kita nak bercerita. Kita cerita je pagi ni. Satu cerita daripada sudut yang mungkin kita kurang tak banyak kali kita dengar. Cerita ni nak memaparkan beberapa orang figure, beberapa orang tokoh yang besar jasa dia dalam hijrah, tetapi nama dia kurang disebut di dalam sejarah. Orang cerita pasal hijrah, orang kurang cerita pasal nama-nama orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bihurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini saya nak minta izin untuk bincang berkaitan dengan tajuk Ma'al Hijrah ni. Kita nak bercerita, kita cerita je pagi ni. Satu cerita daripada sudut yang mungkin kita kurang tak banyak kali kita dengar. Cerita ni nak memaparkan beberapa orang figure, beberapa orang tokoh yang besar jasa dia dalam hijrah, tetapi nama dia kurang disebut di dalam sejarah. Orang cerita pasal hijrah, orang kurang cerita pasal nama-nama orang ni. Sedangkan kejayaan hijrah itu di antara faktor besar adalah kerana peranan yang dimainkan oleh orang-orang ni. Orang apa? Orang Ansar. Orang ni jasa dia besar kerana dia menguruskan, dia organize peristiwa hijrah Nabi. Kita buat contoh. Masa Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah menyambut. Maknanya orang Madinah menyambut ni orang beriman lah. Tala'al badru alaina. Ini program. Siapa yang susung program ini? Jawabnya orang Madinah lah. Orang yang beriman, orang Madinah. Siapa dia? Ini kita kena tahu juga, dan saya rasa kita boleh menambahkan maklumat kita tentang hijrah Nabi pada pagi ini dengan mengkaji tokoh-tokoh yang seperti ini. Orang ni adalah orang yang bila belum Nabi sampai lagi, dia telah berhempas pulas cari tanah yang dengan tanah yang dia dapat itu, dengan tanah yang dia beli itu, itulah dia tanah yang menjadi tapak Masjid Nabawi. Maksudnya Masjid Nabawi hari ni kita semayang tu, siapa tukang beli tapak dia? Cuba kita bayangkan sekejap besar mana pahala yang dia dapat kerana beli tapak Masjid Nabawi sebelum Nabi berhijrah. Lepas tu Nabi berhijrah tu masjid ada dekat situ, maka Nabi meneruskan semayang di tempat tu. Lepas tu develop kemudian lah. Orang ni tak terkenal dalam sejarah. Nama dia As'ad bin Zurarah. Sebab apa dia tak terkenal dalam sejarah? Kerana dia menjadi salah seorang daripada syuhada dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah meninggal, kena bunuh. Di antara kumpulan yang mati bersama dengan Sayyidina Hamzah yang terbunuh, As'ad bin Zurarah ni lah. Baik. Kenapa dia terbunuh? Jawabnya kerana nak melindungi Nabi daripada terkena anak panah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tarik anak panah daripada atas bukit, dia tarik anak panah.
Ya lepas anak panah ni sahih, anak panah itu akan mengenai Nabi. Sahih akan mengenai Nabi pada adatnya. Pada adatnya sahih Nabi akan mati kena anak panah Khalid bin Walid ini. Tapi ada beberapa orang mari peluk Nabi dengan makna nak anjuk Nabi, nak alih Nabi buat pergi ke belakang. Di belakang sana ada bukit yang lekuk sikit. Nak letak Nabi di celah lekuk tu supaya Nabi boleh bersembunyi di situ. Anak panah yang mari ikut sini ni, anak panah yang mari daripada atas bukit tak sampai kepada Nabi. Nak bawa Nabi, peluk Nabi, nak ejek Nabi pergi ke tempat bukit yang lekuk itu, anak panah Khalid bin Walid sampai ke atas belakang mereka. Mati Ashabi Zurarah, orang tak berapa kenal dia. Sebab apa? Kerana zaman kemenangan Islam, dia mati dah. Zaman para tabi'in mencari hadis, pergi belajar dengan sahabat tu sahabat ni, dia mati dah. Apabila dia mati, orang tak sebutlah nama dia, tapi jasa dia besar tak? Ini perkara yang kita kena belajar supaya kita buat dakwah, kita dapat merasai kemanisan walaupun orang tak sanjung, walaupun orang tak tengok, kerana kita berada atas satu jalan yang mulia, jalan orang-orang ni. Di antaranya adalah As'ad bin Zurarah. Sebelum kita bagi cerita ni, marilah kita undur ke belakang sekejap. Undur ke satu zaman yang jauh daripada zaman Nabi SAW. Sebabnya, sebenarnya orang yang awal-awal melindungi dakwah Nabi adalah anak beranak Nabi. Orang yang awal melindungi Nabi, ini nak cerita pertalian, ikatan yang bernyala dalam diri yang kita tak nampak, yang Allah Ta'ala buat, mesti ada pada tiap-tiap manusia. Hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim ni dia ada ikatan pertalian yang kuat. Berapa kali balah, akhirnya dia akan bercatung balik. Ini kita nak belajar supaya kita dapat faham kenapa Islam menyuruh kita menjaga silaturrahim. Ada ikatan yang kuat dalam hati. Maka orang kumpulan yang awal-awal melindungi dakwah Nabi di Mekah adalah anak beranak Nabi, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Bani Abdul Muttalib tu makna dia sepupu Nabi. Bani Hashim tu maknanya dua pupu Nabi. Jadi kalau kita tanya siapa dia yang banyak melindungi Nabi di Mekah mereka awal, jawab dia adalah sepupu dan dua pupu, pok saudara dan pok sepupu. Di Madinah pun macam tu juga. Orang yang awal-awal beriman pada Nabi di Madinah dan melindungi Nabi di Madinah adalah anak beranak Nabi juga. Macam mana boleh jadi di Madinah Nabi ada anak beranak? Jawabnya Qusay. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Moyang Nabi Qusay. Qusay ni ada anak 4 orang. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Qusay, 4 orang. Abdul Manaf ni pula ada anak 4 orang juga. Nama Hashim, Muttalib, Abdul Syam, Naufal. Jadi moyang Nabi nama Hashim ni sebenarnya dia kembar dengan Abdul Syam. Hashim kembar dengan Abdul Syam. Ulama kata masa beranak tu dia catung. Jadi orang zaman dulu bila kita kata kembar siang ni, bila beranak kembar siang dia buat macam mana? Ilmu mak bidan Arab zaman dulu, dia cari beseng besar, dia gendang dua-dua tu dalam beseng. Ni cara orang Arab zaman dulu lah. Dia tak guna pisau. Bila dia gendang dua-dua orang tu dalam beseng, dia urut picit, maka bercerailah antara A dengan B. Ini budaya orang Arab zaman dulu, ilmu mak bidan. Kalau sambut anak kembar, macam tu dia buat zaman dulu. Bila mak bidan sambut Hashim dengan Abdul Syam ni, rendang dalam air tak jadi, tak bercerai juga. Setelah lama, mak bidan ni kata, cuba ambil darah.
Maka disembelih kambing, dia ambil darah, dijiruh tempat melekat tadi. Jiruh tempat melekat, pecik-pecik, uruk-uruk. Bercerailah antara Hashim dengan Abdul Syam. Cerai. Mak bidang ni pun bangun. Mak bidang kata, dua orang ini, bila besar nanti, dia akan berperang. Kalau dia tidak berperang, anak cucu cicit keturunan mereka berdua akan berperang. Ini cerita Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sebelum tu lagi sudah berlaku perang. Jadi bila dua orang ni membesar, Hashim dengan Abdul Syam ni membesar, dua orang ni suka kelahi. Jadi Abdul Syam ni suka berniaga. Hashim ni baik, suka ambil peduli pasal Masjidil Haram. Maka banyak kerja-kerja Abdul Syam, dia keluar pergi berniaga, di cover oleh Hashim ini. Hashim ni pun berniaga juga. Satu hari dia pergi berniaga zaman dulu. Kita cerita bagi panjang sikit lah. Lepas tu kita ambil pengajaran kemudian. Jadi berniaga zaman dulu ni, peniaga kena masuk kampung. Kena masuk kampung bawa barang. Hashim pergi berniaga bawa barang sampai ke satu kampung di Yathrib, di Madinah, yang dipanggil dengan nama Kampung Bani Najjar. Tuan-tuan hari ni, kalau daripada Masjid Nabawi pergi ke Quba tu, ambil masa berapa lama? Naik kereta 5 minit. Naik kereta paling jam pun 10 minit. Tapi zaman dulu, zaman Nabi, jarak perjalanan daripada Quba ke Masjid Nabi ni 1 pagi. 1 pagi. Kita masa dalam, kita kata daripada pukul 7 sampailah pukul 2 petang katakan. Itu jarak jalanan antara Quba dengan Masjid Nabawi zaman dulu. Jadi sekarang kita tengok daripada Masjid Nabawi, Quba Masjid Nabawi penuh dengan bangunan berderet-deret bersambung-sambung. Zaman Nabi dulu ada beberapa perkampungan stotek. Ini kampung Bani Salim, ni Quba. Ni kampung Bani Salim. Ni kampung Bani Najjar. Ni kampung, ada kampung-kampung lain lagi. Lepas tu di sini Nabi buat Masjid Nabawi. Tempat ni kita panggil Yathrib. Jadi Hashim pergi berniaga masuk kampung Bani Najjar. Sampai ke Quba, berniaga lagi ke depan, masuk kampung Bani Najjar, berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Salma. Kahwin dengan perempuan nama Salma, perempuan mengandung, dia pun lari. Bukan lagi lah, dia meneruskan perniagaan dia. Tinggal isteri dia di kampung isteri dia, di kampung Bani Najjar. Dia carry on, meneruskan perniagaan dia. Dan dia mati dalam perjalanan menuju ke Syam. Isteri dia Salma ni mengandung, beranak. Dapat anak seorang lelaki yang dinamakan dengan nama Syaibah. Jadi orang kampung Bani Najjar ni, bila mari musim haji di Mekah, cari anak beranak Hashim. Siapa kat Mekah ni anak beranak Hashim? Apa tunjuk tu? Maka orang kampung Najjar ni cerita bahawa Hashim ni menikah dengan perempuan kampung kami. Dia ada anak di kampung kami. Pergilah ambil anak tu, nama Syaibah. Jadi 3 beradik Hashim ni, Muttalib, Abdul Syam, Naufal. Muttalib ni kata, "Hei Abdul Syam, hei Naufal, jomlah kita pergi ambil anak saudara kita nama Syaibah ni." Abdul Syam kata, "Aku tak nak ambil. Mu nak ambil anak saudara, mu pergi sendiri. Aku tak nak pergi." Jadi Muttalib ni pergi tengok anak saudara di kampung Bani Najjar di Yathrib, bawa balik ke Mekah. Jadi bila bawa balik ke Mekah, oleh kerana Syaibah ni budak baik, dia buat apa jadi? Dia berniaga unta, hidup, beranak ramai. Akhirnya dia jadi tokai unta, Syaibah ni. Apa dia buat? Jadi dia orang baik. Dia dengar orang cakap pak saudara dia Muttalib. Maka orang Mekah memanggil dia dengan nama Abdul Muttalib. Nama lahir dia Syaibah. Nama di Mekah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni akhirnya dia berjaya dalam hidup dia. Dia tolong orang sana, tolong orang sini. Akhirnya dia diangkat menjadi raja di Mekah. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia jadi raja di Mekah. Apa perasaan orang kampung Bani Najjar?
Orang kampung Bani Najjar kata Raja Mekah tu beranak kampung kita. Bangga kan? Okay. Pada tu ayah Nabi bila sakit dalam perjalanan yang menyebabkan ayah Nabi mati ni, ayah Nabi tak pergi ke Syam, sakit. Jadi bila sakit ni, grup dia kata, kita nak hantar ayah Nabi balik ke Mekah, jauh dah. Kita nak bawa ayah Nabi Abdullah sampai ke Syam, jauh lagi nak sampai. Boleh tak kalau kita cari waris-waris dia, anak beranak dia hak dekat-dekat dengan sini, hak dekat-dekat dengan tempat dia sakit ni. Jadi bila taklah ayah Nabi ini dia buat tu berdekatan dengan anak beranak Bani Najjar tadi, mati kat situ. Bila ayah Nabi mati kat situ, akhirnya bila Nabi jadi Rasul, orang cakap apa? Orang Bani Najjar cakap apa? Orang Bani Najjar cakap, yang jadi Rasul tu Toki dia lahir kat kampung kita. Lepas tu bila besar jadi raja kat Mekah. Lepas tu anak dia bila nak mati, mari singgah tempat kita. Itulah dia Rasul. Tak? Cerita ni membawa makna bagi orang Bani Najjar, Rasul akhir zaman ni anak beranak kita. Ayah dia, Toki dia orang hebat. Jadi Salma isteri Hashim tu dia ada anak beranak di kampung Bani Najjar. Tuan-tuan tengok, semua orang yang awal-awal beriman di kalangan orang Madinah, bukan semualah, sebahagian besar anak beranak Bani Najjar. Cerita orang Madinah mula beriman ni, cerita dia macam ni. Aus dengan Khazraj nak perang. Jadi ada dua orang ni, dia Aus seorang, Khazraj seorang. Grup ni dia tak nak main dengan suasana perang ni. Perang ni orang gila kuasa kita, orang biasa kita tak nak terlibat dengan perang. Mereka ni keluar pergi ke Mekah, jumpa dengan Nabi. Bercakap, akhirnya mereka ini beriman kepada Nabi. Bila beriman kepada Nabi, mereka pun balik ke Madinah, balik ke Yathrib, cerita, aku jumpa dah dengan Rasul akhir zaman. Jadi hak ni ajak kawan-kawan dia. Maka kawan-kawan ni datang melakukan bai'atul Aqabah yang pertama. Sebahagian besar yang beri bai'ah kepada Nabi dalam bai'atul Aqabah yang pertama itulah Bani Najjar. Lepas tu Nabi pergi ke Madinah. Kalau kita tengok, kita buat contohlah. Nabi sampai ke Madinah dalam keadaan orang ni tarik unta Nabi supaya unta Nabi singgah rumah dia. Orang ni tarik unta Nabi supaya Nabi singgah rumah dia. Semua orang beriman mahu kalau boleh, tak kisah Nabi singgah rumah mereka, walau mereka miskin tak ada makanan nak beri makan pada Nabi pun tak kisah. Mereka rasa bahagia kalau Nabi boleh singgah di rumah mereka. Tapi Nabi kata Nabi kata biarlah unta ni berjalan, kerana unta ni dia tahu di mana dia nak berhenti. Kita berjalan masuk Madinah. Orang Madinah tolak al-badru alaina lah. Bila sampai kat depan dengan masjid yang tempat orang beriman sembahyang, yang tanah itu dibeli oleh As'ad bin Zurarah ini, unta Nabi pun duduk, Nabi pun turun, Nabi bermalam di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan tak belakang cerita ni tau. Nabi bermalam di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abi Ayyub Al-Ansari? Ulama kata rumah Abi Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Ni bukan dirancang-rancang ni, dirancang-rancang Nabi duduk rumah selesa, rumah orang kaya sikit. Dah, bukan dirancang-rancang dah. Unta berhenti depan Masjid Nabawi. Masa tu tak panggil Masjid Nabawi lagi lah. Unta berhenti depan Masjid Nabawi dengan perintah daripada Allah. Dan rumah paling dekat sekali, rumah Abi Ayyub Al-Ansari, rumah besar, memang selesa untuk Nabi duduk di situ. Nabi duduk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari 6 bulan. Lepas tu barulah dia buat bilik. Ni bilik Aisyah, ni bilik Hafsah. Dia buat bilik di Masjid Nabawi sebagaimana yang kita maklum pada hari ini. Sebenarnya
Abi Ayyub Al-Ansari ni golongan puak Bani Najjar juga. Dan kalau tuan-tuan perhati betul-betul, semua orang yang awal-awal beriman pada Nabi, dia ada sebab dia beriman awal. Pada waktu itu, orang lain tak beriman lagi. Semua, di Mekah ke, di Madinah ke. Kalau tuan-tuan tengok, senang buaka, apa dia jadi orang yang awal beriman? Ada sebab dia. Ashab Zurarah, sebab apa dia jadi orang yang awal beriman di Madinah? Ada sebab dia. Pada waktu itu, Abi Ayyub Al-Ansari pun jadi orang yang awal beriman. Nabi datang dalam peristiwa hijrah, terus duduk rumah dia. Macam mana dia boleh jadi orang yang awal beriman? Ada sebab dia, ada cerita dia, ada sejarah dia. Sejarah ni nak cerita silaturahim ni. Sejarah dia macam mana? Rumah Abi Ayyub Al-Ansari duduk tu bukan rumah dia buat. Bukan rumah dia bina, rumah Tok Nyang dia dah. Jadi Tok Nyang dia dulu membeli seorang hamba. Hamba ni orang Syam. Sekarang dalam fikiran kita, bila sebut hamba, kulit gelap. Sebab kita tengok cerita zaman apartheid. Zaman dulu, orang kulit cerah pun jadi hamba. Jadi ramai orang-orang Syam yang beriman pada Nabi Isa diburu. Apabila Rom kata agama Nabi Isa Tuhan 3. Hak ni kata Nabi Isa aja Tuhan 1. Diburu. Siapa yang kena buru ni? Orang Palestin, orang Syam lah. Lari. Jadi hak ni ramai orang yang beriman, di antaranya jadi hamba. Jadi hamba bukan orang bodoh. Tuan-tuan belajar kisah Salman Al-Farisi. Jadi hamba 2 kali. Dia bukan orang bodoh. Bukan orang tak ada pendidikan. Tetapi kerana dia lari dari kampung dia untuk menyelamatkan akidah, orang tipu dia. Takak, buah. Jadi moyang Abi Ayyub Al-Ansari ni beli hamba ni di satu malam. Dia terjaga. Tuan rumah ni jaga daripada tidur. Dia tengok bilik hamba dia ni terang benderang. Masa tu mana ada spotlight, mana ada lampu ni. Tiba-tiba dia tengok rumah bilik hamba ni terang benderang macam ada lampu. Dia pun hitam. Dia hitam kat tepi dinding. Dia tengok hamba ni sedang semayang. Dia tak tahu lagi semayang tu benda. Berminggu-minggu lama dia tengok. Satu hari dia tanya hamba dia tu, aku tengok malam hari kau buat apa? Hamba dia kata, aku tidur je lah. Dok, aku tengok kau buat sesuatu. Aku dapat lihat dengan terang dan jelas kerana bilik kamu jadi cerah. Hamba ni tak tahu bilik dia cerah. Dia tengok semayang, dia tak sedar bilik dia cerah. Orang duduk di luar bilik nampak bilik dia cerah. Akhirnya dia ceritalah bahawa dia adalah pengikut kepada ajaran Nabi Isa. Dia semayang. Dia cerita, lama-lama moyang Abi Ayyub Al-Ansari beriman kepada Tuhan yang Esa. Hak ni dia cerita. Hamba ni cerita bahawa pada satu hari nanti rumah ini akan didatangi oleh Rasul akhir zaman. Maka moyang Abi Ayyub Al-Ansari pesan, rumah ini jangan diroboh supaya keluarga kita memperolehi keberkatan itu. Dan siapa ada duit lebih, tolong besarkan rumah ini. Dan rumah ini mestilah didiami oleh anak cucu aku yang paling baik sekali. Syarat nak duduk rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu. Itulah sebabnya Abi Ayyub Al-Ansari duduk di rumah itu. Rumah besar 2 tingkat. Kebetulan jadi selesa untuk Nabi SAW. Tapi cerita beriman Abi Ayyub Al-Ansari kepada Nabi itu, dia ada cerita tentang wasiat moyang dia. Moyang dia. Banyaklah kita tengok cerita para sahabat yang awal-awal beriman, mesti ada sebab. Sebab ni kita kena belajar. Ada ceritalah. Jadi akhirnya Nabi SAW bermalam di rumah Abi Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Dan Nabi SAW pada itu duduk di dalam Al-Masjid An-Nabawi.
Okay, kita cerita pula Masjid Nabawi ni. Nabi SAW turun daripada Mekah, pergi ke Gua Thur, duduk 3 hari 3 malam, lepas tu baru memulakan perjalanan menuju ke Mekah. Sayyidina Ali turun lewat. Sayyidina Ali diperintahkan supaya settle masalah-masalah bisnes Sayyidina Abu Bakar. Lepas settle tu, Sayyidina Ali bertanggungjawab bawa keluarga Nabi dan bawa keluarga Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Nabi berjalan, Nabi sampai ke Quba. Sayyidina Ali tak sampai lagi. Sayyidina Ali tunggu Nabi di Quba. Maka di Quba itu Nabi bertolak bersama dengan Sayyidina Ali dan keluarganya dan keluarga Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Nabi masuk dalam Madinah ni, kita kata tolak al-badru alaina, bukan Nabi masuk 2 orang ataupun 3 orang je, tak. Ulama kata Nabi masuk berbelas-belas orang, kurang daripada 20 orang. Maknanya dalam 18 orang macam itulah. 18 orang tu maksudnya termasuk keluarga Nabi, termasuk juga keluarga Sayyidina Abu Bakar, termasuk juga beberapa orang yang beriman yang duduk di Yathrib. Ini Quba. Jadi Nabi duduk 3 hari di Quba. Lepas tu hari yang kedua tu Sayyidina Ali sampai malam. Pagi esok tolak nak pergi ke Yathrib. Jadi daripada Quba ada kampung Bani Salim, kampung Bani Najjar, ada. Jadi Asad bin Zurarah daripada kampung Bani Najjar ni buat arrangement. Siapa dia beriman? Kita buat sambutan. Sambutan tolak al-badru alaina tu, siapa yang sambut? Yang sambut orang beriman saja. Orang kafir tak sambut. Tetapi orang kafir hadir juga pada waktu Nabi masuk ke Madinah. Sebab apa? Kerana pihak yang buat arrangement ni kata Rasul akhir zaman akan datang waktu sekian. Masa tu tak ada insight. Nak tanya masa tak ada lagi. Tetapi kerana pihak yang buat arrangement ini ada hubungan, ada maklumat daripada bukit ni ke bukit ni, bukit ni ke bukit ni. Mereka ini menyampaikan maklumat. Maknanya Bani Najjar cakap dengan Bani Salim. Bani Salim pergi ke Quba, pengaliran maklumat berlaku macam tu. Jadi akhirnya Nabi masuk ke Madinah dalam satu grup. Walaupun masa keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar malang tu 2 orang. Lepas tu turun daripada Bukit Jabal, daripada Gua Thur tu 3 orang. Di Quba ni. Jumpa dengan beberapa orang lagi. Jadi mereka yang daripada Madinah inilah yang mengumpulkan orang yang beriman dan mereka melaungkan tala'al badru alaina. Hak mari ramah lah, hak mari. Orang Yahudi pun mari tengok. Siapa dia hak mari ni, betul ke tak betul? Hak mari berkumpul ni, nak tengok hak baru datang ni siapa dia, betul ke tak betul dia Rasulullah. Nak cek betul ke tak betul. Orang kata dia Rasulullah, kita nak cek. Di antaranya orang alim-alim Yahudi. Seperti Huyai bin Akhtar. Dan juga abang dia. Dia pergi tengok di senyap aja. Senyap. Lepas tu sudah lama tu dia pun balik. 2 orang dia balik. Huyai tanya abang dia. Huwa. Betul ke hak mari tu adalah Rasul akhir zaman? Hak ni jawab, ya, betul. Huwa. Hak mari tu betul Rasul akhir zaman. Tapi kita tak boleh beriman pada dia. Hari pertama Nabi siapa tu? Yahudi telah buat kesimpulan betul Nabi itu Rasul akhir zaman yang disebut di dalam kitab kita, tapi kita tak boleh beriman sebab dia bukan puak kita. Hati yang takabur itu akan bersifat menolak kebenaran. Sebab kebenaran itu mesti hati yang boleh menerima kebenaran adalah hati yang tawaduk. Sama cerita lagi. Jadi apabila orang Yathrib ni mari bai'ah pada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa mereka Nabi
Nabi minta mereka melindungi Nabi sekiranya Nabi sampai ke kampung halaman mereka. Nabi tak kata nak pergi Madinah ni, nak duduk di Madinah. Nabi tak cakap. Sekiranya boleh jadi Nabi pergi ke Madinah masa tu, boleh jadi Nabi pergi tempat lain, boleh jadi Nabi stay di Mekah, tak tahu lagi. Tapi orang Madinah jawab apa? Ad-dam uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Darah dibayar dengan darah. Kami akan memerangi orang yang Tuhan hamba perangi. Kami akan membela, menyelamat, menjaga orang yang Tuhan hamba jaga dan pelihara. Siapa dia yang kata ni? Ni di sebelah kitab ni. Siapa yang kata? Bila kita mengkaji secara mendalam, sebahagian besar daripada mereka ini adalah daripada Bani Najjar. Jadi As'ad bin Zurarah tadi ketua dalam grup Bayatul Aqabah. As'ad bin Zurarah ini dia kata masa tu Aus dan Khazraj baru sudah perang. Aus perang dengan Khazraj. Dia bukan semua orang hok pala-pala pergi perang. Perang ramai mati. Anak buah hok kita panggil ekor-ekor ni ada juga terasa bias. Bila Nabi suruh semayang, orang Aus tak mau beriman. Tak nak beriman kepada orang Khazraj. Orang Khazraj tak nak beriman kepada orang Aus. Sebab apa? Sebab ingat perang tu anak beranak aku mati, puak membunuh. Jadi As'ad bin Zurarah cerita benda ni kepada Nabi. Maka As'ad bin Zurarah minta supaya Nabi menghantar seorang guru mengajar Quran dan mengimankan semayang, sebab agak puak kami sama puak kami ni nyedak semayang berjemaah. Aus buat jemaah dia sendiri, Khazraj buat jemaah dia sendiri. Bila kita nak kuat kita kena bersatu macam mana? Nabi buat marilah orang luar. Nabi mengarahkan Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah, ajar Quran dan mengimankan semayang. Maknanya Mus'ab bin Umair ni pergi ke Madinah sebelum Nabi sampai ke Madinah. Nabi hijrah ni kemudian tau. Nabi berhijrah tu, masa Nabi berhijrah tu, orang beriman di Mekah ni keluar ke Madinah belah Kedah. Nabi berhijrah di ujung dah. Jadi yang mula-mula sekali keluar daripada Mekah, Nabi suruh dia ajar orang Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair siapa dibawa lah oleh As'ad bin Zurarah ni. Siapa As'ad bin Zurarah orang Bani Najjar ni, dan anak beranak dia. Siapa dia Yathrib, siapa dia Madinah. Mus'ab bin Umair tok guru ni duduk rumah As'ad bin Zurarah, ajar ngaji Quran, ajar semayang. Maka orang Madinah, Samsing Madinah kata, kita kena bunuh budak ni. Kita kena bunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Sebab dia mari bawa pengaruh, dia kumpul pengaruh. Orang Aus, orang Khazraj mari kerumung dengan dia. Mus'ab bin Umair tak minta izin dengan ketua Yathrib. Tuan-tuan kena belajar satu perkara. Nabi sampai ke Madinah, di Madinah ada raja dah masa tu. Nabi tak minta izin dengan raja. Hei raja Madinah, hei raja Yathrib, saya nak tumpang duduk sini deh. Tak, Nabi tak ada kata gitu. Kerana apa? Kerana syirik, kerana tauhid itu mesti bebas daripada syirik. Jadi kedatangan Mus'ab bin Umair, orang nak bunuh dia. Kedatangan Nabi pun orang nak bunuh dia. Tetapi kerana yang melindungi Nabi dan juga Mus'ab bin Umair ni orang Madinah sendiri. Apa tak? Ada orang nak bunuh, tapi yang turun di peng tu orang Madinah sendiri. Siapa yang nak bunuh? Siapa yang tukar di peng? Anak beranak dia belaka. Kau nak bunuh orang ni, kau tukar di peng sepupu dia. Boleh bunuh tak? Ni hak Nabi susun. Jadi bila mana Mus'ab bin Umair sampai ke Yathrib, duduk rumah As'ad bin Zurarah. Duduk rumah As'ad bin Zurarah, mengajar orang Aus dan Khazraj yang beriman baca Quran. Ada orang nak bunuh dia. Nak bunuh lagi, dia cakap tengah jalan, aku nak bunuh Mus'ab bin Umair ni. Siapa aku nak bunuh Mus'ab bin Umair ni? Dia cakap tengah jalan. Tuan rumah Mus'ab duduk, As'ad ni dengar cerita. Lah, sepupu aku nak bunuh tetamu aku. Dia pergi jumpa sepupu dia.
Dia kata Sa' Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az ni akhirnya dia jadi ketua Aus. Sa'd dijumpa dengan Sa'd, mu nak bunuh tetamu aku, mu mari dengar dulu dia ajar apa. Bila sepupu ni ajak mari rumah, walaupun hati rasa nak bunuh orang tu, tetamu tu, hak ni mari dulu dalam keadaan kenda-kenda tu, dengar Musa baca Quran, terpikat terus masuk Islam. Ketua Aus sudah masuk Islam. Ketua di kalangan orang muda. Jadi walaupun ketua Aus di kalangan orang muda sudah masuk Islam, tapi ada beberapa kumpulan lain lagi yang diarah oleh Raja Madinah bunuh Mus'ab, merancang nak bunuh Mus'ab. Mus'ab pun kata ke As'ad, kata ke Bani Najjar ni, kata, saya sebagai tetamu telah ganggu tuan rumah. Tuan rumah pun rasa sepik jugalah dengan kedatangan saya ni. Alangkah baiknya kalau kita semayang satu tempat yang lain, bukan di rumah tuan. Inilah yang menyebabkan As'ad cari tanah untuk dijadikan tapak Masjid Nabawi. Jadi maksud di sini ialah mula-mula dakwah siapa yang melindungi dakwah tu? Mula-mula sampai ke Madinah? Bani Najjar. Sebab apa Bani Najjar? Sebab Nabi tu nyang dia Salma, anak beranak kita kena pertahankan Nabi. Kita orang Bani Najjar kena pertahankan Nabi. Kena ingat tu. Tak kira dia beranak kampung kita jadi raja tempat dia. Abdul Muttalib Syaibah tadi. Kemudian ayah dia pula besar di Mekah. Bila nak mati, mari singgah kampung kita. Ni, ingat ni. Jadi inilah di antara semangat silaturahim yang ada. Jadi akhirnya As'ad pun cari tanah. Tanah ni dimiliki oleh dua orang hamba adik-beradik. Nak beli harga 400 dinar. Okey, As'ad kata, tak payah kutip lah di rumah, aku bayar 400 dinar tu. Lalu dibuat masjid tempat sembahyang. Nabi tak maya je ni. Dia ambil batang kurma, dibuat 4 tiang. Masjid Nabawi yang sah, ulama kata 7 depa kali 3. Daripada dinding kubur dinding makam ni sampai pada raudah tu, makan belah sana sikit. 7 kali 3, 7 depa kali 3 depa tu hak sah. Dibuat tempat sembahyang, ajar mengaji Quran. Jadi atap dia adalah daun tamar, latar dia adalah tanah. Okey. Jadi mereka bersembahyang di situ, berimankan kepada As'ad, berimankan kepada Mus'ab bin Umair. Jadi orang Aus pun tak ada balah dah lah. Sebab apa? Sebab jadi imam bukan orang Khazraj. Orang Khazraj pun boleh sembahyang lah. Sebab apa? Sebab jadi imam bukan orang Aus. Sembahyang berjemaah. Itulah yang dilakukan sampailah Nabi datang. Jadi bila Nabi datang, unta Nabi parking kat depan tu, Nabi duduk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Maknanya Nabi mudah berulang alik ke masjid tempat semayang tu. Kita katakan betul lah, Tuhan susun dah. Jadi sebenarnya kawasan Masjid Nabawi ni, khasasa dulu itu belah sana, belah matahari naik, belah matahari jatuh, belah kanan, itu rumah-rumah kampung Bani Najjar. Abi Ayyub Al-Ansari, Bani Najjar. Masjid Nabawi hari ni besar dah. Masjid Nabawi hari ni merangkumi beberapa kampung zaman dulu. Faham tak? Kampung zaman dulu, macam kita lah duduk kampung. Ni orang panggil barang, ni panggil gom, dekat-dekat je. Bila dah diparah macam tu, tak je percaya dah lah. Sebab sekali belah Kedah. Itu nama dia kemajuan lah. Okay. Jadi rumah Abi Ayyub Al-Ansari dirobohkan. Sebab apa dirobohkan? Sebab kita hari ni nak pergi kat makam Nabi, lalu ke depan Raudhah tu, kita lalu ke depan Raudhah tu, itu
Masa nak besar tu itu rumah Abi Ayyub Al-Ansari dirobohkan sebab nak besar tu lah. Nak besar tu. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam peristiwa hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang di tempat yang Mus'ab bin Umair itu sembahyang. Nabi tak buat masjid baru ke ataupun tapak lain ke, tempat lain ke, tak, tempat yang telah dibuat sembahyang itu. Nabi nak bayar kepada As'ad bin Zurarah 400 dinar tadi. As'ad bin Zurarah kata dia tak nak terima. Tetapi walau bagaimanapun Nabi beri juga kepada As'ad bin Zurarah harga tanah tersebut. Nama As'ad bin Zurarah, nama ahli bai'ah yang pertama, kita tak kenal. Sebab apa kita tak kenal? Jawabnya kerana dia mati awal, mati dalam perang Uhud, mati kerana nak melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita kena kenal siapa dia hak mati awal-awal tu. Hak mati dah masa perang tu, beberapa belah orang tu siapa dia, kita kena kenal seorang-seorang. Termasuk As'ad bin Zurarah, termasuk Mus'ab bin Umair yang mari mengajar. Mati? Mus'ab bin Umair mati, dia mari mengajar. As'ad bin Zurarah tuan rumah yang tukar sabar Mus'ab mati juga. So ceritalah hak masuk Islam masa pembukaan Mekah tu dah apalah kemudian dah tu. Yang mereka awal beriman ni makna dia hati dia celek masa orang lain, hati orang lain tak celek lagi, mata dia celek dah. Itu makna dia. Hak mata celek ni lah yang perlu jadi pelajaran kepada kita. Macam mana mereka tu jadi mata hati celek, kita pun nak memiliki mata hati yang celek juga. Kalau mata hati tidak celek, tidak beriman pada Nabi. Saya nak buat beriman pada Nabi bukan kerana Nabi ajak dia masuk Islam. Dah. Saya nak buat masuk Islam kerana setelah dia dengar Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, maka dia pergi cari Nabi nak bersahih. Dia kawan dengan Nabi tu sebab nak tunggu detik Nabi diangkat menjadi Rasul. Bila sampai detik Nabi diangkat menjadi Rasul, dia datang nak bersahih. Betul ke tak betul? Betul. Dia terus beriman kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak beriman dengan sebab Nabi berdakwah kepada dia. Tak. Sayyidina Abu Bakar cari sendiri Nabi. Kawan kerana nak jadi pengikut Nabi. Maknanya apa tu? Celek mata hati dia. Ilmu celek mata hati ni lah yang kita kena belajar. Jadi macam mana orang ni boleh jadi celek mata hati? Okay. Kita buat contoh Abi Ayyub Al-Ansari tadi. Yang bila Nabi sapa dalam peristiwa hijrah, Nabi bermalam di rumah dia. Rumah dia 2 tikak kita kata tadi. Dia nak muliakan Nabi, dia nak bagi Nabi duduk tikak atas. Betul tak cara ni? Betul lah. Kalau kita jadi Abi Ayyub Al-Ansari pun, kita akan bagi atas lah. Kita memuliakan tetamu bagi ke atas. Abi Ayyub Al-Ansari kata, ya Rasulullah, saya takut kalau dia duduk atas, saya duduk atas, Rasulullah duduk bawah, saya dengan dak sedar terpijak kepala Rasulullah. Terpijak macam mana kan ada latar ni kan? Nabi kata tak apa, kerana dia mudah duduk di bawah ni, mudah menerima tetamu, maka Nabi duduk bahagian bawah lah, tingkat bawah, dia duduk di tingkat atas. Rumah tu rumah lama, rumah tu rumah moyang dia. Moyang dia ni beriman kepada hamba dia. Moyang tu belajar dengan hamba dia. Apakah itu ajaran Nabi Isa? Ajaran Nabi Isa tu tauhid. Moyang dia belajar dengan hambanya itu Asma'ullahil A'zam. Asma'ullahil A'zam dalam bahasa mudah, dalam bahasa senang kita panggil ni Asma'ullahil Husna. Orang zaman dulu ilmu tak banyak-banyak. Tak adalah belajar siang malam. Masa kita hari ni alhamdulillah belajar banyak. Siang lagi belajar, malam lagi belajar. Duduk rumah pun belajar kau lagi. Dengan guna alat-alat teknologi. Alhamdulillah. Banyak kita belajar, alhamdulillah. Tapi ada beza tak antara kita dengan orang dulu?
Jawabnya ada beza. Kat mana beza antara kita dengan orang dulu? Beza kita hari ini dengan orang dulu ialah orang dulu belajar ilmu masuk dalam hati, kita sekarang belajar ilmu masuk dalam akal. Dua benda ni, hati dan akal, benda yang berbeza. Walaupun dua-dua hati dan akal duduk dalam diri kita, serupa tak dua tu? Tak serupa. Macam mana beza dia? Contoh beza. Contoh beza macam ni, kita buat contoh tuan-tuan. Tengok cerita tak serupa ni. Dalam satu bangunan, ada bilik CEO, ada bilik cleaner. Bangunan yang sama. Serupa tak dua bilik tu? Tak serupa. Hati betul duduk dalam diri kita. Hati yang nak cakap ni, hati menurut perspektif tasawuf, bukan menurut istilah orang Melayu. Orang Melayu guna istilah hati tu kurang tepat kalau kita nak adukan dengan huraian tasawuf. Orang Melayu kata apa? Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kata-kata ni nak menerangkan tentang nafs, bukan qalbu. Dan kita belajar, kita kena mendalami hati benda gaib, akal benda gaib, dua-dua dalam diri kita. Macam mana kita nak letak benda ni di tempat dia? Iman duduk mana? Iman duduk dalam akal ke iman dalam hati? Iman dalam hati. Ilmu duduk di akal. Sebab tu satu orang dia pandai, ada master, ada PhD. Bila mari sakaratul maut, ilmu dia tidak terpakai lagi. Sebab apa? Sebab ilmu PhD dia tu duduk dalam akal. Waktu sakaratul maut, akal dia sudah off. Akal dia sudah off. Jadi perjalanan yang kita nak sungguh dah, hati. Hari ni kita belajar maklumat. Maklumat simpang dalam akal. Bila mana mari ancaman, boleh jadi cabut. Orang-orang dulu dengan satu ilmu, hanya tahu Ismullahil Azam, Ya Hayy Ya Qayyum, satu ilmu je. Kita tahu 99 tau. Orang dulu tahu satu ilmu, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, satu ilmu je. Kita semua Asmaul Husna kita ingat belaka. Tapi orang dulu hok bawa malam-malam, kita buat contoh mudah. Hamba kepada moyang Abi Ayyub Al-Ansari, malam-malam bawa. Di situ dia berlawang dengan lengah belakang. Zikir lawang lengah belakang. Zikir lawang dengan mengantuk. Sini zikir lawang nafsu. Kita ini zikir dalam keadaan selesa, kita zikir dalam keadaan menurut nafsu. Tu pun kalau zikir. Kalau tak zikir, belajar saja, tak zikir. Tak apa. Hak zikir dah pun benar tentu zikir termasuk dalam hati. Mesti dia berlawang dengan nafsu dia. Dan berlawang dalam nafsu, dengan nafsu itu digambarkan dalam bentuk zikir. Siapa lengah, siapa lapar, siapa mengatuk, siapa ketor, siapa tertidur, siapa tak sedar. Bila kita tertidur tak sedar, apa yang berlaku waktu tu? Akal sudah off. Akal off. Tapi kita zikir-zikir, kita tertidur. Dalam kita tertidur waktu berzikir tu, kita ada tak mimpi? Tuan-tuan berzikir, terlelap. Terlelap tu ada tak mimpi? Sedar. Ada tak? Ada ke tak ada? Siapa ada? Siapa yang berzikir terlelap? Terlelap tu tiba mimpi, itu dijaga. Itu nak menjelaskan bahawa rohani hati itu berjalan, pada waktu itu akal dia off. Hak ni hak pelajaran kita. Pelajaran kita zikir sehingga akal off, dia sepanah nak carry on lagi. Tapi rohani itu dengan zikir dia rasa sedap, jalan. Dengan perjalanan itu rohani menyuluh diri yang gaib. Hamba yang duduk di rumah moyang Abi Ayyub Al-Ansari, dia kata rumah ini akan
akan didatangi oleh Rasul akhir zaman. Dia mana tahu? Bukan masa tu. Bukan masa anak tuan rumah. Bukan masa cucu tuan rumah. Bukan masa cicit tuan rumah. Masa selepas beberapa generasi tuan rumah tu mati. Rumah ini akan didiami oleh Rasul akhir zaman. Dia kata, betul tidak betul berlaku sungguh Nabi duduk di rumah cicit cuik dia Abi Ayyub Al-Ansari? Jawab dia, pandangan hamba tu, suluhan hamba tu syak. Suluhan apa? Suluhan hati, bukan suluhan akal. Suluhan hati tu syak, tepat. Hak tepat ni kita nak belajar. Supaya kalau boleh, hati kita pun jadi celek. Waktu orang dah celek lagi hati dia, kita celek dah. Baru kita boleh merintis perjalanan yang betul. Jadi kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala telah susun satu perjalanan. Iaitu, dia buka rahsia-rahsia ini kepada anak beranak Nabi juga. Iaitulah anak beranak Salma yang jadi isteri Hashim di perkampungan Bani Najjar. Puak inilah yang buat arrangement menyambut kedatangan Nabi, hingga kita baca dalam kitab Nabi masuk Madinah, tala'al badru alaina. Bukan boleh buat-buat tu, dia ada perancangan. Kalulah okey, nasi semua, nak nasi apa? Nak nasi apa? Kalau tak ada setting daripada awal, mesti ada setting. Dah 5 minit sebelum tu pun. Jadi di sini nak menggambarkan kepada kita bahawa dalam peristiwa hijrah ada banyak pelajaran. Dan kita boleh belajar banyaklah pelajaran dalam peristiwa hijrahnya Nabi. Hijrahnya Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi. Hijrahnya orang Muhajirin sebelum daripada Nabi. Kita nak tengok sikit je pagi ni, iaitulah hijrah Nabi disambut oleh orang-orang Madinah. Siapa dia? Macam mana dia sambut? Macam mana mereka boleh jadi terima Nabi? Ada connection yang panjang dah. Sebab apa ada connection yang panjang? Sebab pertalian itu pertalian silaturahim. Pertalian silaturahim bagi orang Bani Najjar, dia bangga. Nabi ni Tok dia beranak kampung kita. Sebab apa? Sebab toknya dia mari nikah dengan anak-anak kita. Aku ni 2-3 pupu dengan Hablah Salman tu. Soalnya. Tapi kampung Bani Najjar tidak besar. Maksudnya kampung Bani Najjar ni satu kampung tu anak beranak je belaka. Anak beranak ada kaitan dengan Salman belaka. Kalau kita duduk Kuala Lumpur ni, barangkali kita pertalian silaturahim ni mungkinlah tidak seakrab zaman tok kita duduk di kampung zaman dulu. Tapi dengan ada alat-alat teknologi hari ni, kita boleh gunakan untuk melaksanakan satu tuntutan yang khusus kita belajar pagi ni, bab silaturahim. Dalam silaturahim itu ada menyala satu ikatan. Ada Allah Ta'ala buat benda tu rahsia, tak nampak, melainkan kita mendalami. Di Mekah pun yang melindungi Nabi adalah Bani Abdul Muttalib. Makna Bani Abdul Muttalib itu pak saudara dan sepupu. Dan Bani Hashim. Makna Bani Hashim, 2 pupu dan pak sepupu. Tak kuat, dekat. Walaupun Nabi menghadapi ancaman-ancaman daripada orang lain, dan Nabi dilindungi juga oleh orang lain. Tapi dalam sudut silaturahim, ini kita nak belajar, terbukti jelas terserlah dalam peristiwa hijrah ketika Nabi sampai ke Al-Madinatil Munawwarah. Maka marilah kita sambil belajar hijrah Nabi, kita tengok juga pengorbanan orang Madinah yang awal-awal beriman, yang bersedia untuk mati. Dan memang mati sungguh. Ashab Zurarah mati sungguh dalam perang Uhud. Jadi inilah pelajaran yang kita nak kena renung. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat ambil iktibar supaya kita boleh betul hati kita. Zaman Nabi ada orang yang nama dia tak terkenal, tapi dia sebenarnya mulia di sisi Allah. Mulia tak? Cuba kita bayangkan Masjid Nabawi, dia tukang beli tapak, dia beli tanah. Banyak mana orang masuk? Dapat kredit kat dia. Itu contoh. Kok akal lah. Kok logik lah. Ni perkara yang perlu kita ambil kira juga.
Dia beli tanah, dia sudah nampak. Waktu orang lain, mata hati orang lain tak nampak lagi. Maka dia memperoleh ganjaran yang besar. Maka dalam pelajaran bab orang mati syahid, nama dia adalah nama yang dipelajari kerana dia di antara orang-orang yang awal mati syahid. Walaupun orang tak sebut dia dalam bab ilmu hadis, orang tak sebut. Dalam bab dapat harta ghanimah dia orang tak sebut. Ada dapat harta ghanimah pun dia. Bab ni ada pelajaran besar yang boleh kita ambil iktibar. Jadi akhirnya hijrah Nabi SAW berjaya. Orang nak bunuh Mus'ab tak berjaya, orang nak bunuh Nabi tidak berjaya kerana mereka mendapati orang yang defend Nabi itu adalah anak beranak dia juga. Nak bunuh Nabi, hak tu kali lindungi Nabi, sepupu dia nak bunuh macam mana. Ini akhirnya Nabi berjaya. Nah, situlah yang dapat kita kongsi pada hari ini. Walaupun cerita ni terlalu nampak latar belakang sejarah, tapi mudah-mudahan tuan-tuan dapat lihat dengan terang dan jelas lah. Mustahaknya kita menghubungkan silaturahim, kerana di situ ada satu kekuatan yang sangat mantap, yang sangat teguh, yang kita tak berapa nampak sebab dia duduk dalam. Mudah-mudahan kita nampak dia duduk dalam tu. Kalau nampak dia duduk dalam tu, itu satu cabang daripada cabang-cabang jelek mata hati. Nah, setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadikal muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.